أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Kita dapat bersama lagi pada malam ini untuk pengajian hadis 40 oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga diberkati oleh Allah SWT. Jadi yang telah lalu kita sudah habis dah pengajian hadis yang kelima, berkaitan dengan perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Jadi kita sudah panjang lebar dah berkaitan dengan hadis yang kelima. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-6 yang berkaitan dengan al-ibtiadu 'anis syubhat, menjauhi kesamaran, menjauhi perkara-perkara syubhat. Yang mana daripada An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu nyata, terang. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu nyata, terang. Dan yang di antara keduanya itu kesamaran. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia telah menjaga agamanya serta maruahnya. Dan sesiapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Seperti mana pengembala yang mengembala ternakannya sekitar kawasan larangan, hampir-hampir haiwan ternakannya makan di dalam kawasan larangan itu. Ketahuilah, sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangannya. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang haram. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad itu ada seketul daging. Apabila baiknya ia, maka baiklah jasad seluruhnya. Dan apabila rosak ia, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah, itulah hati. Jadi hadis ni hadis yang penting, yang menjadi kaedah penting dalam agama Islam kita, yang menjadi petunjuk kepada banyak perkara, menjadi petunjuk besar. Kerana yang pertama sekali Nabi sebut innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu telah jelas, nyata, terang. Yang ni terang lagu mana? Iaitu apa yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak sebut dah dalam Quran ataupun Rasulullah sebut jelas dah. Ataupun yang mana ajma'al muslimuna ala tahlilihi bi'aini. Ataupun orang-orang Islam ni ijma', sepakat belaka dah. Benda tu halal. Atas benda tu sendiri ataupun ikut jenis. Mana benda tu sendiri, contoh kata benda ni halal, ni halal, secara menentukan bagaimana. Ataupun ikut jenis. Contoh asal benda tidak buat ni lah, batu, asal buat daripada batu hak biasa ni, tidak daripada najis contoh. Maka halal secara jenis. Okey. Wa innal harama bayyinun. Dan Nabi kata haram juga telah jelas. Jelas lagu mana? Supaya juga lah seperti mana yang telah disebut dalam Quran, dalam hadis, ataupun orang-orang Islam sepakat berlaku benda tu haram. Maka haram lah. Ataupun benda tu dia ada had, hudud pada
benda tu, maka haram dah tu. Ataupun ada hukum ta'zir, ataupun ada ancaman buruk. Bila ada benda-benda ni, maka benda tu ialah haram. Dan haram dengan nyata, dengan jelas. Dah. Dan yang dikatakan haram itu sebab apa? Yang sebab pengharaman. Dah, kerana kerosakan ataupun mudarat. Sama ada mudarat tu yang bentuk tersembunyi, hak tak nampak. Dan mudarat hak nampak ni supaya ni lah, luka, dah, jadi penyakit, jadi mati, dah. Yang tak jelas seperti punah keturunan, seperti zina, dah, ataupun makan sembelih orang Majusi, dah, mudarat dia yang tak nampak. Dah, kalau mudarat nampak ni si racun, arak, nampak kesan atas tubuh, dah, nampak mudarat secara zahir. Keterangan dia lagu mana? Iaitu apa-apa yang memberi manfaat, sama ada barang-barang galian, dak sumber dalam tanah, ataupun tumbuh-tumbuhan atau haiwan dan sebagainya, kira halal dah. Kecuali yang beri mudarat. Bahkan kadang yang beri mudarat ni kadang bukan kira umum, ya, tetapi atas orang tertentu boleh jadi juga. Dah, kalau dia memang mudarat atas semua orang, maka haram lah. Tetapi kalau dia mudarat atas orang tertentu, maka haram bagi orang itu sahaja. Bahkan dah, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, Hajar Al-Haythami disebut juga bahawasanya kalau lah madu itu memberi mudarat. Dah, bagi orang demam contoh dia kata, beri mudarat, minum madu jadi mudarat, jadi kehaburat atau jadi petan slow, dah, maka haram lah madu ke atas dia. Dah. Pokok pun sama juga, tumbuh-tumbuhan yang beri manfaat tu, maka halal dah. Kecuali yang mudarat seperti yang beracun ataupun yang mencabut nyawa, yang menghilangkan akal seperti arak. Dan arak sebab asal daripada buah. Dan juga dadah. Jadi segala benda yang memudaratkan itu jadi haram lah. Asal-asalnya tumbuh-tumbuhan, barang-barang kalian tadi dia kata halal, kecuali bila mana ia memberi mudarat. Dah. Maka binatang pun sama, binatang yang sebut jelas dalam Quran, dah, halal maka halal, sebut jelas haram maka haram. Seperti haiwan ternakan, dah, kurban, lembu, kambing, apa unta, maka semua itu jelas halal. Hak haram jelas sebut jelas haram, dak khinzir, dak, maka hak tu haram jelas. Maka yang hak lain pada tu, hak khilaf-khilaf tu, dah, seperti kuda dikhilaf padanya, ataupun apa-apalah, ketan ke, dan sebagainya yang mana khilaf tu, maka itulah yang dikatakan sebagai syubhat. Jadi bila cerita pasal halal haram ni, seluruh kehidupan kita memang kait dengan halal haram. Tak ada yang terkecuali. Sama ada makan minum kita, hak itulah hak utamanya biasa orang hak nampak. Kadang kebanyakan orang kita ni nampak makan minum tu ya. Hak lain tak nampak makan minum tu pun tak nampak hak ni je. Nampak hak ada babi ke tak ada babi. Dak, kalau selain pada tu tak nampak dah. Makan hak pitih daripada pitih curi tak nampak dah haram. Dak, atau pitih rasuah tak nampak dah haram. Atau daripada sumber-sumber yang haram, yang tidak jelas haram, bukan haram itu pada makanan itu sendiri, tapi disebabkan oleh benda lain. Disebabkan oleh sumber duit. Dak, disebabkan oleh apa-apa sajalah. Dak, hak ni nampak kalau makan minum tu, makanan tu sendiri haram, baru nampak haram. Dak. Ibadat. Ibadat haram tak haram, dak. Apa baca bismillah? Ada waktu haram baca bismillah? Dak. Bila nak curi, nak buat maksiat baca bismillah. Haram. Nak start curi, nak start buat maksiat, baca bismillah dulu. Muka dia kata nak buat sesuatu mula dengan bismillah dulu. Apa tak kena buat maksiat pun bahan bismillah juga. Haram. Ada haram halal juga. Ataupun sah tak sah dia kira dalam ni juga. Ataupun cuci tak cuci, cuci ataupun najis. Suci ataupun najis. Kira masuk dalam perbincangan syubhat atau syubhat juga. Sah tak sah, cuci ke tak suci, batal ke tak batal. Perbuatan halal haram jelas lah. Perbuatan jahat haram. Pekerjaan, ada pekerjaan halal, ada pekerjaan yang haram. Barang guna. Barang guna pun ada. Gelas. Contoh gelas ni halal ke haram? Buat daripada kaca halal, buat daripada emas perak tak boleh pakai. Atau buat daripada najis tak boleh pakai. Perkakah alat
dak pakaian, kaedah cara buat suatu servis dah. Suatu servis yang diberikan servis ni servis cara yang halal ke cara yang dak haram, pinjaman, pitik semua ada kait nak ayat seluruh kehidupan kita ni tidak terlepas daripada halal haram. Jangan sangka suatu perkara itu tak kait halal haram. Mana kalau tak ada haram situ jadi halal lah. Tak. Mungkin hamba pernah terbaca biasalah dalam media sosial ni dak orang komen kugi lah. Perkara berkaitan guna sebih ke apa tak ingatlah tak. Tapi maknanya orang kata cara tak ikut tanam syarat dia. Syarat syarikat ayat mesti guna ni mesti lagu-lagu ni. Maka dia pun menyalahi. Tak. Jadi kawan ni pun kata haram lagu tu. Setengah orang kata dalam bab ni tak ada halal haram. Maka tidak kena lagu tu semua perkara ada halal haram dia. Dah. Tak ada satu pun terlepas. Maka halal haram jelas dah. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya, yakni di antara halal ke haram. Tak jelas halal, tak jelas haram. Maka itulah yang dikatakan sebagai mushtabihat. Perkara yang samar. Apa dia yang dikatakan perkara yang samar ini? Syubhah ni. Kullu ma laysa biwadihil hilli wal hurmati mimma tanaza'ahu al-adillah. Semua yang mana tidak jelas halal dia atau haram dia. Kerana apa? Kerana boleh jadi dalil-dalil yang menunjuk kepadanya itu bercanggah. Ada tengok dalil ni support ke arah halal, tengok dalil ni support ke arah kata haram. Tak? Ataupun sebab-sebab yang membawa kepada dia. Tak? Tengok beralik haram, ada sebab yang menyokong kepada haram, ada sebab atau kesan yang menyokong kepada yang halal. Jadi tak jelas. Sebab itulah Imam Ahmad dia mentafsirkan perkara syubhah ni dengan apa dia? Dia kata makhtalafa fi halli aklihi au syurbihi au labsihi. Apa-apa yang dikhilafkan pada halal makan dia, minum dia, pakai dia ataupun usaha nak dapat. Jalan usaha kasbi. Jadi asal perkara yang dikhilafi tak tahu halal makna khilaf. Ada orang ni kata halal, ni kata haram, maka itulah perkara yang kesamaran, tak samar-samar syubhah. Dan kadang-kadang Imam Ahmad juga mentafsirkannya dengan perkara yang bercampur antara halal dengan haram. Perkara campur. Dalam dia tu campur halal dengan haram. Maka dihukumkan lagu mana? Kalau benda tu haram tu boleh cabut waktu topik. Maknalah contohnya campur halal haram tapi campur dia tu boleh waktu topik. Maka dia boleh makan yang baki itulah. Baki hak halal bila buah hak haram tak campur dah. Maka di sisi kebanyakan ulama bila buah hak haram tu boleh makanlah hak halal tu sama ada banyak atau sikit. Tak, kalau benda tak boleh pisah memang tak jadi dah. Haram tu campur halal haram dah. Tapi tak boleh pisah dah. Tak boleh nak buang dah ni. Maka haram dah lah. Tak jadilah hak ni cerita kalau boleh buang, kalau boleh cabut hak haram tu, maka jadi halal. Jadi ringkasnya pada tiga perkara tadi tak halal agak hak mana nas sebut dengan jelas. Tak diijma'kan akan halal dia. Tak. Hak haram pula yang mana yang disebut dengan jelas tak dalam Quran hadis atau ijma' ulama akan haram dia. Jadi hak syubhahnya, hak sama-samanya hak mana? Yang mana tak jelas lah. Ada kata haram, ada kata halal. Sebab tak ada dalil qat'i yang menyebut akan kehalalannya atau keharamannya. Tak. Jadi ulama pun khilaf ataupun ada dalil yang setengah ni tunjuk supaya halal, setengah ni tunjuk supaya haram. Tak. Faham pada nas yang berbeza. Tak cara faham nas. Kadang nas sama tapi cara faham pula berbeza ulama. Tak, maka kata halal ni kata haram. Dah. Jadi bila mana sebut benda sama ni perlu kepada detail lah. Sebab halal tadi tak perlu ada detail. Hak ada dalam Quran, ada dalam hadis, hak ijma' ulama tu halal dah lah. Hak haram pun lagu tu hak sebut secara jelas haram dia dalam Quran, hadis ataupun ijma' ulama, maka haram lah. Dak, maka syubhah ni hak tak jelas, maka hak ni lah detail dia banyak perbincangan, perbahasan. Dak. Jadi Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini dia kata ada 3 jenis yang mana boleh berlaku. Tak cerita bab hukum lagu mana lagi. Dia cerita boleh 3 jenis. 3 cara boleh berlaku syubhah ni. Yang pertama dia kata syak waswas pada perkara yang asalnya haram. Benda tu asalnya haram
tapi berlaku syak. Waswahnya mana boleh berlaku waswah tu adalah pada benda tu boleh jadi halal. Boleh jadi halal ni hak asal haram. Asal hukum asal dia haram, tapi berlaku padanya hukum yang kata boleh jadi halal. Jenis yang kedua, benda tu asalnya halal, asalnya haram, tak boleh. Tapi berlaku waswah pada syak pada benda tu haram. Dan yang ketiga, syak atau waswah pada benda yang tidak diketahui asalnya. Tak tahu asal benda ni halal ke haram hukum dia. Jadi waswah berlaku pada benda tu. Jadi contoh dia beri yang pertama, iaitu pada benda yang asalnya haram tetapi syak, waswah kata boleh jadi ada halal. Tak kena cek tengok. Dia kata contohnya didapati ada haiwan, dak kambing yang disembelih. Jumpa binatang bukan binatang umur sangat, kambing lah. Dak, jumpa kambing hak disembelih. Sembelih siap dak. Dak. Di suatu kawasan atau tempat yang mana ada orang Islam dengan orang Majusi di situ. Mana orang Islam kafir lah mudah kata. Kawasan ni ada orang Islam ada kafir. Maka haram hukum dia, sembelih itu tak boleh makan. Sehinggalah dia ketahui dengan jelas bahawasanya hak binatang kambing hak jumpa di sembelih ni memang sembelih orang Islam, baru boleh makan. Tak. Kerana asal-asal hukumnya haram tak ada. Jumpa binatang hak di sembelih gitu, asal hukumnya haram sebab tak tahu siapa sembelih. Tak. Kalaulah kawasan tu memang orang Islam belaka atau kebanyakan sebahagian besarnya adalah orang Islam, maka harus makan dak haiwan kambing sembelih itu. Tapi cerita ni bab makan hak bagi sembelih tu terima kodok dah, bukan cerita bab makan bagi jumpa ni. Hak tu hukum yang mungkin lain pula dah. Mana hukum sini adalah pada sembelih itu. Haiwan sembelih itu dia kira dari segi sembelih itu adakah sah atau tidak sah, adakah kira halal atau tidak halal. Bukan cerita bab makan benda jumpa ni, cerita lain pula. Hukum dia mungkin hukum lain pula, kena cerita panjang pula. Nak makan tu jenis hak rosak ke, hak tak rosak ke. Bab hak bagi dijumpai. Yang kedua, dia bagi contoh, iaitu contoh bagi perkara yang asalnya harus ataupun halal, kemudian disyaki berlakunya, terjadinya perkara haram ke atas benda tu. Contoh dia bagi, dia mendapati ada suatu air yang berubah. Air ni air yang lebih wakhalah. Dia mendapati air itu berubah. Dan dia boleh jadi. Dia boleh jadi berubah tu dari segi ikutlah warna, kau rasa ataupun rupa. Jadi boleh jadi berubahnya itu disebabkan oleh najis. Ataupun dengan sebab dia tu duduk lama. Itu sebab lama je, jenis belum ijal lah jadi dah. Boleh jadi sebab lama je. Bukan sebab najis. Tapi boleh jadi najis kat mana dia ada dua-dua kemungkinan. Hukum asal kan hukum asal. Dia kat cuci lah. Dia tengok cuci lah, tak ada masalah. Maka dia kata sini harus bersuci dengannya, kerana ambil hak hukum asal tu, asalnya suci. Hukum asal bagi air itu suci. Jadi syak sangkaan dia sini, waswah dia sini tak ambil pakar kira tidak mengubah hukum asal air tu. Dan yang ketiga, syak atau waswah pada benda yang tidak tahu asal dia tu haram ke halal. Contoh dia bagi adalah pada perkara berurusan dengan orang yang kebanyakan harta dia haram. Orang yang kebanyakan harta dia haram. Kita tengok dia ni kerja ke apa? Kerja buka ke apa? Jual barang haram lah. Jual judi jual arak atau sebagainya, tapi dia buat je kerja lain. Jadi pada sangkaan kita, sebab dia ni orang buat kerja haram, jadi kebanyakan harta dia haram lah. Jadi boleh tak kita nak berurus niaga dengan dia, tak berurusan dengan dia? Maka harus. Dia kata sini harus berurusan dengan orang tu tidak haram. Kerana boleh jadi ada halal dan tidak ada tertentu haram. Mana harta dia tu hak yang mari beli dengan kita atau kita berurusan dengan dia, tak ambil pitih dengan dia.
maka tidak tentu kata hak ni memang hak haram sungguh. Boleh jadi ada halal dalam bahagian dia, tak jadi tak tahu. Tak tahu asal halal ke haram. Maka boleh. Tetapi dia kata seeloknya makruh lah, makruh berurusan dengan dia kerana takut-takut jatuh dalam haram. Dan kalau ada gini orang warak tu, dia tidak akan berurusan dengan orang-orang lagu ni. Dah. Yang orang-orang yang mana diketahui banyak sumber-sumber dia haram. Dah. Dalam contoh lain pula diberi seperti orang yang memburu binatang. Dah, dia panah ke bedil ke lagi lah ni bedil lah. Dah. Lembing ke dia pun melukakan. Burung lah mudah jatuh. Dah, maka bila dia tembak burung tu pergi lagi. Sehingga dia jatuh dalam air ke jatuh dalam api atau jatuh terhempak. Dah, maka tidak diketahui situ hak mana yang membunuh dia tu. Hak bunuh dia tu adakah hasil tembakan tu, hasil panahan itu ataupun hasil dia jatuh dalam api, jatuh dalam air tu. Tak tahu. Maka jadi haram situ. Tak boleh nak oyak halal ke haram. Okey. Kalau hak tu mengikut Syekh Abu Hamid Al-Isfirayni. Kalau mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni, dia ada jadi 4 jenis. 4 jenis. 4 keadaan yang boleh terjadi syak pada halal ke haram tu atau terjadi syubhah ni. Ia bagi wasini je. Kalau tadi Syekh Isfirayni tadi dia sebut asal perkara itu mubah, tak haram atau halal, lalu kita syak disyaki berlakunya terjadi ke atasnya tu haram. Jadi sini dia bagi 2 situ. Yang pertama dia kata pada benda yang diketahui asal dia halal, tapi kalau ikut ghalib-ghalibnya banyak boleh jadi banyaknya berlaku perkara yang haram. Atas dasar ghalibnya boleh berlaku haram. Contohnya dia contoh sini ialah orang baju tukar buat arak. Arak najis, kan? Maka baju dia tu lagu mana baju dia tu? Baju ni kalau ikut hukum asal baju, cucilah baju ni dak. Tapi sebab dia tukar buat arak, jadi kita anggap atas dasar ghalibnya tentulah boleh jadi mecik, tupuh atas baju dia tu arak. Ataupun tukar sembelih. Tukar sembelih binatang, tukar sembelih lah. Boleh jadi baju dia tu ghalib kan mesti kena darah-darah apa kan. Maka lagu mana? Hak ni dikira sebagai halal selagi mana tidak dikira sebagai cuci. Halal tu cucilah sini maksudnya selagi mana tidak ada tanda-tanda yang nampak pada mata. Tu yasa. Yang kedua dia bagi benda tu halal yakin dah. Yakin memang halal dah. Tetapi tiba-tiba syok. Sudah jadi hak haram dah ke? Dia bagi contoh ada 2 orang jantan. Lalu seekor burung, hak seorang pun kata dia kata kalaulah hak burung tu burung gagak maka bini aku tolak bini aku, dak cerai bini, jatuh tolak satu. Seorang lagi pula kata kalau bukan gagak maka bini aku tertolak. Jatuh tolak bini aku. Ni bagi tak ada kerjaan ni kitab berjatuh dah. Tak ada orang buat lagu ni rasa ni kurang segar kita kata dak. Pasal lagu ni tak ada kerjaan. Dak tengok burung. Kalau kata gagak bini aku jatuh tolak. Kawan ni pula kata kalau bukan gagak bini aku jatuh tolak. Maka halal sini gapo maksud halal yang diyakini ni. Halal diyakini tu hak hukum asal memang dalam pernikahan lah. Dalam pernikahan. Jadi bila mana tengok tak jelas belaka. Orang A pun orang A tadi pun dia tengok, tahu tak nampak gagak ke bukan. Hak seorang lagi pun lagu tu juga. Tahu gagak ke bukan. Dua-dua tak tahu. Dia tak jelas belaka. Memang dua-dua tu tak boleh sebut dengan yakin belaka. Bila tengok tu gagak ke bukan. Maka tidak jatuh tolak kedua-duanya. Hak ni mengikut pendapat yang asah lah. Kerana dua-dua tu masih dalam keadaan yakin halal tu, yakin dan masih dalam pernikahan tu sebab dua-dua tu tengok sendiri. Begitulah hak ni bagi kita rasa tak ada lah benda-benda lagu ni dah. Okey.
Jadi hak tadi dia cerita lagu mana boleh terjadinya. Lagu mana boleh terjadi apa tadi? Syubhah ni. Mana ada hak benda tu asal halal, lepas tu terjadi benda haram kat atas dia. Ada pula benda tu asal haram, kemudian terjadi kat atasnya benda halal. Dan yang satu lagi tak pasti. Tak halal ke haram dia. Jadi nak hukum lagu mana? Tadi cerita lagu mana jenis-jenis yang boleh berlaku syubhah ya. Jadi hukumnya lagu mana? Hukumnya 4. Dihukum 4. Hukum yang pertama tak ingat dalam bab ni bila cerita bab syubhah ni dia akan sebut aslu dengan zahir. Al-aslu dengan az-zahir. Hukum asal dengan hukum zahir. Al-aslu ni gak al-qaidah al-mustamirah lah dalam bab ni, iaitu hak ikut hukum asal hak daripada start awalnya lagu mana? Hukum asal hak awal start. Lepas tu zahir ni sesuatu yang kuat sangkaan kitanya berlaku benda tu ke atas hak asal tadi. Mudah kata, kalau mudah kita kata hak ni hak start, hak asal ni hak dulu, zahir ni hak dia. Walaupun mungkin kaedah ni tidak kena atas semua keadaan, tapi nak mudah nak faham dah. Contoh mudahnya kita ambil bab wuduk. Contoh bab wuduknya, seorang ni dia ambil wuduk dah. Dia ambil wuduk dah. Lepas tu beberapa ketika dia pun mari syak. Mari syak dia kata, ada lagi ke air semaya aku ni? Ada lagi ke tak ada dah? Ada lagi ke batal dah? Batal dah wuduk. Maka hak asal sini gap dia. Asal-asal hukumnya ada lah. Dia start dengan ada tadi. Dia start dengan ada, kemudian mari hak sangkit dia katanya, ada ke tak ada dah? Mari hak sangka dia, hak mari hak tak ada. Jadi mari zat mungkin tak ada dah. Ada. Berbeza pula kalau orang hak tak ada lagi semaya, dia pun mari syak. Ambil dah ke tak ada semaya? Bila nak semaya pun ingat. Ambil dah ke tak lagi? Nampak beza dua tu. Bila hak yang kedua ni dikata ambil dah ke tak lagi, asal-asalnya ada dah ke tak? Semaya hak ikut hukum asal. Hukum asal tak ada lagi, semoga kita ambil lagi sebab dia syaknya kata ambil dah ke tak lagi. Bila kata ambil dah ke tak lagi, asalnya dah ambil lagi lah. Lepas tu baru mari kata mungkin ambil dah. Hak tu hak zahir. Asalnya tak lagi. Asal hak zahirnya mungkin ambil dah. Beza dengan hak tadi yang ambil dah. Lepas tu yang mari syak was-was kata batal dah ke tak lagi. Maka ikut hukum asal ya ada lagi lah semaya tu. Hak zahir mari tu yang mikir sangkat dia tak ada dah. Kita nak beza asal dengan zahir lah. Jadi 4 hukum ni lagu mana? Bila mana bertembung tadi hak asal dengan hak zahir, halal dengan haram, suci tak suci, sah atau tak sah. Bila bertemu lagu mana? Hukum yang pertamanya dirajihkan atau dikuatkan hak asal secara jazman, yakni secara putus, memang hak asal lah hak kuat. Yang kedua pula dikuatkan hak zahir. Hak main ke dia tu, hak zahir ni dikuatkan, maksudnya memang pakai hak ni, pakai hak zahir, tak pakai hak hukum asal. Yang ketiga pula dikuatkan hak asal ke atas yang zahir mengikut pendapat yang asal. Ni dia jadi khilaf dah lah. Dan yang keempat balik hak tadi pula, iaitu dikuatkan hak zahir ke atas yang asal mengikut pendapat yang asal dan mengikut pendapat yang lebih sahih. Jadi yang pertama tadi, hukum yang pertama iaitu bila dikuatkan hukum asal, memang pakai hak asal. Dan hak zahir itu tak pakai dah. Seperti mana orang yang syak atau waswas. Dalam sembahyang ni biasa berlaku pada kita dah. Mayat 3 ke 4. Siapa serakaat tu mikir, aku ni 3 ke 4 dah. Tak ingat. Maka hukum asalnya rakaat 4 tu ada ke dah ke tak ada lagi. Hukum asal 3 tadi, 3 tepat lah. 3 tu hukum asalnya ada ke tak lagi. Asalnya ada dah lah 3. 4 tu ada dah ke tak lagi. Hukumnya asal tak ada lagi. Sebab dia mikir 4 ke 3, 4 ke 3, maka 3 tu dia yakin ada hak 4 tu. Lah ni dia 3 tu memang yakin ada. Tak sebab dia 3 ke 4, 3 tu tentu dah ada. Hak nombor 4 tu, rakaat 4 tu, jadi dia mikir ada ke tak ada. Maka ikut hukum asalnya ada ke tak ada. Asalnya tak buat lagi sebab dia duduk semaya kan, duduk semaya.
Sebab dia duk gerak dalam semaya tu, rukuk sujud pergi rakaat sunyi 1 2 3, mana 4 asalnya tak ada lagi lah kali ikut hukum asal. Itulah aslu dia tu. Deh. Zahir tu zahir yang mana sangkaan dia tu, sangkaan buat ke tak buat lain mana mari sangkaan dah asal hak tak ada tiba sangkaan dia siapa buat dah. Tu sangkaan zahir tu. Hak zahir. Dah. Maka di sini diguna hukum asal. Memang tak pakai dah hak zahir. Dah memang pakai hukum asal. Hak zahir buat qadak lagi tu, buat tu pakai hak asal. Hak asalnya 4 tu tak ada lagi. Sebab itulah bila kita rasa was-was dalam semaya 3 ke 4 maka kena ambil selalu 3. Dah. Tak usah duk mikir banyak. Jangan biar berlarutan. Kalau biar berlarutan batal pula semaya kita. Dak. Duk semaya juga, duk baca Fatihah, aku ni 3 ke 4 dah. 3 ke 4 sampai rokok buat 3 ke 4 lagi. Batal lah semaya. Itu tak boleh kita bila mikir 3 ke 4 kena putus selalu dah. Kena ambil 3 selalu. Ia tak boleh biar berlarutan. Was-was kita. Kalau berlarutan boleh batal semaya kita. Lepas tu lagu mana pula kalau tiba-tiba munggu kita tadi kita ambil 3 dah. Munggu kita 3 ke 4 3 4. Munggu hukum kata kena ambil 3 lah 3. Kita pun jadi maya rupanya kita 4 dah benar satu. Jadi bila kita 4 dah sebenar kita jadi tambah lagi 5 lah jadi dah semaya kita. Sah dah lah tak ada masalah lah. Melainkan kalau tiba-tiba dalam rakaat kelima tu kita teringat semula, yakin, teringat dengan yakin. Baru teringat aku ni memang cukup dah 4 tadi. Maka lagu mana? Kena terus duduk tahiyat akhir selalu. Mana cukup habis hak nombor 4 tadi lah. Tak boleh dia teruskan. Contoh dia duduk di baca Fatihah nombor 5. Aku ni cukup dah 4 tadi. Kena duduk selalu tahiyat akhir. Ataupun dia duduk rokok kau sujud ikutlah dalam keadaan mana dalam rakaat kelima tu bila mana dia ingat aja dengan yakin bahawa dia tu memang cukup dah sebenarnya, maka dia kena terus pergi tahiyat akhir. Kalau dia teruskan semaya rakaat 5 dia batal, dia tambah rukun lah jadi. Maka tambah rukun dan semaya batal lah. Dah lagu tu. Seperti juga orang yang sangka dia tu sudah menceraikan, tolak isteri dia ataupun tidak. Hak ni memang syak ni syak sungguh lah. Dan memang was-was sungguh. Tak tahulah lagu mana dia boleh was-was tu, mungkin dia tak khabar kalau lagu mana kan dah. Tapi yang pentingnya bila dia was-was tentang dia tu sudah mentalak isteri dia ataupun belum, maka ikut hukum asalnya ke apa? Ni asalnya ialah masih dalam pernikahan tu hukum asal dah. Hak zahir mari ke dia, iaitu mikir jatuh tolak ke tak lagi, aku sudah mentolak ke tak lagi. Maka hak ni bila mana dia was-was lagu ni, maka tak dipakai hak was-was tadi. Sebab hak tu hanyalah sangka-sangka saja jadi ke tak tolak. Dia tak tahu pun dia penuh lapar ke tak tiba-tiba dah. Melainkan kalau memang dia serang yang kuat, aku ni lapar dah serang. Tu lain pula. Hak ni syak ni maksudnya sama berat. Was-was dia sama berat. Sama berat lapar dengan dak lagi. Tak tiba-tiba lah kata dak dari khabar tak khabar. Okey. Yang kedua tadi iaitu dirajihkan, dikuatkan yang zahir ke atas yang asal secara jazman, secara qat'i, secara putus. Memang pakai hak zahir, tak pakai hak hukum asal. Pakai hak mai ke dia tu. Kaedahnya lagu mana? Bila mana hak zahir tu disebabkan oleh suatu yang disokong pada syarak. Memang syarak menyokong hak benda yang mai ke dia tu. Ataupun kerana benda tu memang diketahui ada dari lagu tu dah. Orang tahu belakang memang lagu ni. Ataupun kerana suatu zahir yang jelas yang menyokong benda tu. Kita tengok satu contoh. Contoh yang pertama, sebab dia dalam keadaan dalam bab ni yang dikuatkan yang zahir tu 3 sebab. Sebab yang pertama iaitu yang disokong, zahir yang disokong oleh syarak. Lagu mana? Iaitu bila saksi yang adil memberikan saksi dia. Contohnya pada orang yang memiliki barang. Barang tu duduk pada dia. Barang mutu, contoh mutu tu duduk kawan tu. Atau barang ikutlah. Suatu kasut ke, buku ke. Bila mana buku tu atau kasut tu duduk kawan tu, maka ikut hukum asalnya hak kawan tu. Tapi saksi yang adil,
Yang cukup syarat lah saksi ni. Dia mari royak bukan hak kahwin ni, makna orang B ni mari claim hak ni kasut dia. Tak. Lepas tu disaksikan oleh orang yang adil. Maka keadaan lagu ni lagu mana? Dipakai hukum orang yang tua saksi. Jadi kalau ikut hukum asalnya nampak hak kahwin tu mungkin nampak dia, kita tu tengok ada pada dia barang ni. Ikut hukum asal hak dia. Tapi disebabkan oleh saksi yang adil tadi, tak. Maka terbatas hukum asal dia kena pakai hak zahir. Kira betul hak saksi ni. Ataupun air, tak, air yang bernajis. Kalau kita tengok air tu cucilah. Cuci molek. Tetapi orang yang siqah, orang yang penyaksian dia adil tadi. Tak, dia kata air ni menajis dah ni. Maka air tu jadi najis. Mana kita tak boleh pakai dalam air tu. Bila mana disaksikan oleh orang adil, tak, dia menyebut bahawa air ni sudah bernajis. Walaupun pada mata kita nampak tak ada najis ke apa pun. Tapi orang adil ni dia yang lagu tu, orang yang cukup syarat dia ada. Maka air tu jadi najis pada kita. Tak boleh pakai dah air tu. Kalau ikut hukum asal, kalau air tu bernajis pun tapi tak nampak gap kita. Asalnya cucilah. Tak, bila tengok bekas lagu ni, cucilah hukum asal. Tapi zahir marinya sebab air ma'ruf hadaknya situ, tak. Atau memang bekas lagu tu buat daripada biasa orang buat daripada najis, maka tak boleh pakai. Ataupun dia kata contoh lain ialah air yang mengalir daripada tandas. Air yang mengalir daripada tandas, air tu kita nampak putih, cuci tak nampak tanda-tanda kotor pun. Mengalir daripada bilik air daripada tandas. Tak. Boleh pakai ke tak untuk bersuci? Tak boleh. Kerana apa? Kerana ma'ruf adat dah biasanya tandas dekat tempat muka tempat kencing mesti ada mengecik gi mari salah lubang tak masuk dah. Maka rolik-roliknya tandas ni cemar tempat air kencing, tempat berak, maka air yang mengalir daripadanya pun walaupun nampak putih, cuci jernih molek, tetapi kita kira sebagai najis. Kerana ada ma'ruf adat ada bagai jamban ni bagai cemar. Maka dihukumkan ia sebagai najis. Kenapa? Asal air tadi cucilah. Tapi disebabkan oleh ma'ruf adanya air ni mengalir daripada tandas, maka kita kata najis. Contoh yang ketiga, contoh bagi perkara yang ketiga tadi iaitu zahir yang disokong oleh perkara yang menguatkan dia. Nampak secara zahirnya menguatkan Allah yang zahir. Iaitu contoh dia bagi kecing, kijang, atau binatang apa-apa binatang lah. Yang mana bila dia kecing dalam air ni yang lebih dua kalah lah. Kalau air sikit memang kita tak bincang dah. Sebab air sikit kok mana pun memang najis lalu lah. Tak kira berubah atau tak berubah, tetap najis.
Cerita dia sini adalah binatang ni kecing dalam air lebih 2 kala. Lalu didapati selepas pada dia kecing tu bubuh selalu. Maka dihukum air itu bernajis, jadi najis air itu. Tetapi jikalau selepas pada kecing tu kita tak nampak bubuh lagi tapi lepas lama. Lama ikut uruhnya, lama tu kira air tu capurnya air dah tak berubah dah, tapi tiba-tiba air tu berubah, maka kita boleh kata sebab hal lain lah. Tidak air kecing tu lah, maka tidak dihukum najis, maka masih suci air tu. Bukan berubah selalu. Maka hak inilah dalil-dalil yang menyokong pada zahir tadi. Kerana asal-asal air supaya kita tak ada asal air ni bersih lah. Tapi bila mana sebab air 2 kala, bila masuk najis kalau tidak merubah warna, rasa dan apa tadi, jadi dia tidak bernajis. Okey, boleh nampak kalau dia nampak dia kecil berubah lalu air tu, mau berubah jadi dak. Maka najis. Tapi kalau tak berubah, lepas dia kecil tak berubah lagi, lepas lama. Lepas lama secara urusnya kita kira-kira patutnya air tu capur, air kecil tak dicapur, jadi tak nampak dah bekas air kecil dalam air tu. Tapi tiba-tiba berubah juga air tu. Maka bukan dengan sebab najis itulah boleh jadi. Maka dihukum suci lagi air tu. Okey, maka tu yang kedua. Yang ketiga, balik kepada hak 4 hukum besar tadi. Tadi hak terang dalil tu, keterangan bagi hukum yang kedua, dalil hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, bila mana berlaku syubhat, bila bertemu asal dengan zahir, ada yang dikuatkan hak asal mengikut pendapat yang asah. Maknanya hak ni khilaf lah, ada yang menguatkan hak asal, ada menguatkan yang zahir. Tapi ikut hukum yang lebih sahihnya, yang dipegangnya ialah hak asal tu. Iaitu benda yang tidak diyakini najis dia, tetapi ghalib-ghalibnya boleh terjadi najis atas dia. Ada benda tu tidak diyakini najis, mana asalnya halal lah, asalnya cuci. Tetapi ikut dasar ghalibnya boleh terkena najis kat atas dia, seperti baju tukar pembuat arak, tukar buat arak, tukar sembelih tak ding, ataupun orang-orang kafir dia upacara agama dia memang najis. Darah ke tahik ke. Maka yang ni dikuatkan hukum asal. Hak asal-asalnya benda tu cuci, baju tak dicuci. Ataupun sini disebut jalan-jalan yang ghalibnya boleh terjadi najis atas dia. Atas jalan lah, kawasan lembu lalu. Jalan ni kawasan lembu lalu. Maka kalau tak nampak berapa, baju tukar arak nampak cuci, tak nampak bekas arak. Baju tukar sembelih tak nampak bekas darah. Jalan hak lepas mubih lalu tak nampak bekas tahik, bekas kecil. Maka dikuatkan yang asal tadi, iaitu suci. Maka kalau kita setup baju tukar buat arak dengan kita tak nampak ada kesan, ikut hukum asal. Hukum asalnya suci. Tetapi ghalib-ghalib je berlaku najis. Jadi ghalib ni kalau tak nampak dengan mata, ia jadi pergi hak asal tadilah, cucilah. Kalau nampak tadi supaya boyak tadi, iaitu nampak bekas arak, bekas darah, atau tak ada jalan tadi, nampak bekas tahik, bekas hicing, maka barulah dikira sebagai najis. Tu muka jelas lah. Dia tak jadi syubhah dah sebenarnya tu dah, bila nampak dia tak jadi syubhah dah lah. Jadi memang haram dah lah. Memang najis dah lah. Jadi hak ni dia kata diketahui hak ni dipakai hak asal ni bila mana hak zahir tu dhaif. Kalau mana kuat tak disupaya bayar tadi, maka pakai hak zahir itulah. Hukum yang keempat. Yang keempat iaitu dikuatkan hak zahir ke atas yang asal mengikut pendapat yang asah. Bila mana hak zahir itu sebab dia kuat dan konsisten, berterusan menunjukkan pada hak zahir itu kuat. Contohnya orang yang mana waswas selepas dia sudah salat, mayat dah sudah wisalat, lalu dia pun mari waswas, ada tinggal rukun ke tadi? Ada tinggal bahagian mana-mana, tak ingat rukun ke tadi, tak ingat sujud ke tadi, waswas lah. Bukan yakin ni, maka tidak memberi kesan kepada semayang yang sah.
tu dia syok kata, satu sepuh tak rokok ada sekali. Ada waswas. Mana ikut hukum asalnya rokok tadi tak ada lagi sebab asalnya dia tak buat lagi. Kalau ikut asalnya sepatut rokok tak ada, bila dia buat tu baru jadi ada dah. Maka bila dia mari syok tu, maka hak zahirnya mana? Zahirnya mari ke dia iaitu dia sudah dah selesai dah semaya dia. Makna semaya dia ni sempurna, maknanya bila sudah dah semaya kira barang makna mesti dia buat belaka dah. Atas zahirnya lagu tu. Maka di sini dikuatkan yang zahir iaitu dia sudah semaya dah, kira tak memberi kesan lah. Jadi kalau kita waswas selepas pada kita semaya dah tinggal kau tadi, maka tak payah memikir dah. Tak payah memikir sudah. Tak payah memikir panjang. Maka kena pakai beres dah, muka susah dah semaya sah dah lah. Ingat gitu lah. Subhan tadi lah 3 kopak jangan nak mikir panjang. Kena pakai 3 selalu. Kecuali kalau dia tu syak itu pada hak mana? Niat ataupun takbiratul ihram. Hak tu je hak batal. Kalau selain pada tu rukun ada 13. Okey. Rukun 13. Jadi kalau kita rasa waswas tadi adalah pada perkara rukun yang selain daripada niat ataupun takbiratul ihram, maka sah. Tapi kalaulah waswas kita adalah pada niat ataupun takbiratul ihram, maka kira tak sah semaya tadi, kena start semula. Sebab apa? Kerana niat dengan takbiratul ihram ni dia macam pengikat asal, makna macam rukun-rukun ni tali yang mengikat pada satu teras. Satu perkara utama. Jadi niat dengan takbiratul ihram utama dah, rukun lain ikat dia, lekat dia. Jadi dia jadi teras asal. Maka kalau dia waswas, aku niat dah kau tak ada semaya, maka kena semaya semula. Atau aku takbiratul ihram dah kau pakai selalu bismillah. Tak Allah akbar, pakai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin selalu. Ya waswas. Bukan yakin pun. Tetap kena semaya selalu. Kena ganti semula, kena ulang balik semaya dia. Jadi itulah hukum atau cara hukum. Bila mana berlaku syubhah, mana ada yang dikuatkan asal, ya ke cari dak bila mana berlaku syubhah, tengok hak mana asal, mana zahir. Asalnya mana zahirnya, batu kira hak mana kuatlah ni. Asal kau zahir. Ya pakai tu. Tapi kita tak reti bab-bab ni. Serah pada ulama lah. Jadi kita jumpa benda syubhah kena cari ulama je, pandai-pandai kita sendiri. Kita tak cukup ilmu. Kita tak cukup ilmu nak kata hak ni asal ke, hak ni zahir ke, hak mana kuat ke, hak mana lemah. Tak cukup ilmu kita ni. Maka sebab itulah kita ada ulama-ulama, kita ada mufti-mufti yang mengeluarkan fatwa. Benda kita sama-sama kita bersuruh pada ulama. Jadi bila mana waswas ni satu penyakit yang mana banyaklah berlaku dalam masyarakat kita, waswas ni kan. Orang biasa banyak ibadat, dalam bab ibadat banyak berlaku waswas. Jadi lagu mana kita nak tangani waswas? Kerana waswas ni suatu perkara yang kata apa? Tak comel lah. Kalau orang takbir tu sampai 14 15 kali takbir, Allahu akbar, betul Allahu akbar. Apa? Ni niat tadi masuk sekali dah kena takbir. Ataupun baca Fatihah dak ulang alhamdulillah. Cukup dah hal ni. Jadi make gitu. Ataupun orang ambil sembahyang, orang rata dah kau. Mana wajib kau rata dah kau. Duk ambil tu ambil sampai jeru 4-5 kali. Sampai habis sabaldi kalau ambil sembahyang. Maka tu perkara tidak comel lah. Jadi antara cara dia, sebab waswas ni dapat syaitan. Syaitan suka bila kita waswas. Maka cara dia ialah kita kena tepi. Kau mana pun sah. Allahu akbar . Masuk dah kau niat sekali dengan takbir. Masuk. Kena lagu tu. Lama-lama dia akan hilang. Dia tak hilang tu sebab kita layan, bahkan dia jadi kehaburak nanti. Sebab kita layan lah waswas tu. Ambil semai rata dah. Jangan bawa dah memikir. Mari pula orang kata dah syaitan ni, auzubillahi minasyaitanir syaitan cuba waswas dengan aku. Kata dah benar syaitan nak buat aku waswas. Kena ingat lagu tu. Kerana kalau air tak jadi bazir semaya, dia jadi lambat. Jadi kalau ikut imam pula jadi tertinggal ni. Maka banyaklah keburukan waswas ni. Sebab itulah kita pun kena berlindung.
daripada penyakit waswas ni. Dak kita orang Melayu sebab kita ni terlalu halus dalam bab ibadat ni, terlalu memperhalusi. Kadang siapa memberati sehingga ke siapa kita waswas. Dak. Kalau orang Arab juga ada pula. Orang Arab ni dia terlalu beringat-ingat pula. Kita ni terlalu memberat, orang Arab terlalu meringat. Siapa kau kadang tak cara dah. Hukum gini kadang tak boleh buat apa je, buat kira boleh ya. Boleh ya, mudah. Dak. Cara ambil semaya pun cakap orang gitu. Dak semaya pun gerak pergi mari kot dia. Dia terlalu bermudah-mudah pula dalam ibadat. Beza orang Arab, orang Melayu. Orang Arab ni, orang Melayu kita terlalu memberatkan. Dak sebab tu nak kata dalam adab beribadat ni molek jauh lah orang kita pandang orang Arab. Dari segi kebanyakan lah orang awam lah. Dak orang kita ni jauh lebih baik pada orang awam Arab ni. Orang awam Arab ni dia kurban. Dak dia bermudah-mudah. Kita ni bila terlalu orang kata menekankan siapa jadi waswas pula, situlah pula jadi tak comel. Menekankan tu comel dah sebab ikhtiar berhati-hati dah ambil jalan comel. Tapi bila jadi koswah siapa berulang kali siapa bazai jadi tak comel dah lah. Jadi kita kena tepi. Dah auzubillahi minasyaitonirrajim, minta jauh, minta berlindung Allah daripada syaitan. Ingat asah dah waswas ni syaitan aja mari. Dah. Kalian dah. Okey. Jadi rasa setakat tu dulu dah malam ni. Jadi kita sambung minggu depan bahagian sambungan hadis ni, iaitu pada la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana syubhah ni tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ramai manusia tak tahu. Mana bila berlaku syubhah ni tak reti dah lah. Halal ke haram dah tak reti ramai dah. Termasuklah kita ini yang orang biasa ni kolah tak reti dah. Maka di situlah pentingnya rujukan kita pada para ulama. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.